latar belakang negara OIC iaitu UAE dan Qatar, serta negara bukan OIC iaitu China dan juga Jerman. Negara yang pertama iaitu UAE atau United Arab Emirates. Negara UAE terletak di tenggara semenanjung Arab di barat daya Asia. Negara UAE dikelilingi Teluk Oman dan juga Teluk Parsi, iaitu di antara negara Oman dan juga Arab Saudi, serta mempunyai keluasan sebanyak 82,880 km persegi. Merupakan negara yang tersenarai mempunyai rizab minyak dan gas asli terbesar di dunia. Populasi UAE seramai 4 juta orang. Golongan lelaki lebih ramai berbanding dengan golongan wanita. 1.6 juta daripada jumlah populasi itu merupakan orang bukan warga negara. UAE adalah negara yang berpaksikan kepada agama Islam dan peratus penganut agama Islam adalah lebih daripada 90%. Status negara United Arab Emirates menurut World Bank. UAE adalah salah sebuah negara yang berada di bawah kategori negara sedang membangun. 80% daripada jumlah penduduk yang hidup di negara UAE boleh membaca dan juga menulis, iaitu tidak butuh huruf. Jumlah kadar kemiskinan rakyat di UAE adalah rendah dan tidak membimbangkan. Latar belakang negara OIC yang kedua adalah Qatar. Sebagaimana dengan negara UAE, Qatar juga terletak di semenanjung Arab, iaitu di barat daya Asia. Qatar mempunyai keluasan sebanyak 11,571 km persegi. Qatar adalah negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi kerana ianya tersenarai dalam pengeluaran gas asli dan minyak ketiga terbesar di dunia. Jumlah penduduk di negara Qatar adalah hampir kepada 3 juta orang. Namun begitu, hanya 11% daripada jumlah tersebut merupakan penduduk asli, iaitu warga negara Qatar, dan selebihnya merupakan pendatang asing atau warga negara asing. Seterusnya adalah status negara Qatar menurut World Bank. Walaupun Qatar diperlihatkan dengan negara yang mempunyai kadar pendapatan yang tinggi, namun ianya masih di bawah kategori negara yang sedang membangun. Indeks pembangunan manusia untuk negara Qatar berada pada tahap yang tinggi iaitu 0.834 dan sentiasa berlaku peningkatan untuk setiap tahun. Qatar merupakan negara Islam yang mempunyai jumlah populasi Muslim lebih daripada separuh bilangan penduduk di Qatar. Seterusnya, negara bukan OIC iaitu negara China. China lebih dikenali dengan nama sebenar Republik Rakyat China. Ia merupakan sebuah negara di Asia Timur dan negara yang mempunyai populasi terbanyak di dunia, dengan mempunyai penduduk lebih 1,300 juta orang, iaitu 1/5 manusia di bumi. Pada keluasan kira-kira 96 juta kilometer persegi, iaitu 3.7 juta batu persegi, iaitu kedudukan ketiga atau keempat negara terluas di seluruh dunia. Negara ini merupakan salah satu negara yang besar dengan sistem politik yang berbentuk komunis dan sistem ekonomi yang kapitalis. Status negara China. Sejak pembaharuan ekonomi berasaskan pasaran diperkenalkan pada tahun 1978, China telah menjadi sebuah ekonomi utama yang paling cepat bertumbuh di dunia. Pengindustrian pesat telah menjadikan kadar kemiskinan menurun dari 53% pada tahun 1981 kepada 8% pada tahun 2001. China ialah sebuah kuasa utama ekonomi kedua terbesar di dunia secara nominal. China juga banyak menjalinkan hubungan dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Negara bukan OIC yang seterusnya ialah negara Jerman. Negara Jerman merupakan gabungan antara bekas Jerman Barat iaitu Republik Federal Jerman dan bekas Jerman Timur Republik Demokrasi Jerman yang bersatu pada tanggal 3 Oktober 1990. Sebuah negara yang terletak di Eropah Tengah yang bersepadankan Laut Utara Denmark dan Laut Baltik di utara, Poland dan Republik Czech di utara, Australia dan Switzerland di selatan, dan Perancis, Luxembourg, Belgium dan Belanda di barat. Jerman memiliki keluasan sekitar 357,021 km persegi dan mengalami iklim sederhana bermusim.
Ia mempunyai lebih 82 juta penduduk, yang merupakan jumlah yang terbesar di dalam Kesatuan Eropah selain kumpulan pendatang antarabangsa ketiga terbesar. Status negara Jerman. Sistem politik di Jerman beroperasi dalam rangka kerja satu dokumen bertaraf perlembagaan yang dipersetujui pada tahun 1949 yang dipanggil Grundgesetz, iaitu hukum asas. Jerman ialah ekonomi terbesar di Eropah serta ketiga terbesar di dunia dari segi KDNK dan kelima dari segi kuasa membeli. Sektor perkhidmatan menyumbang sekitar 70% daripada keseluruhan KDNK berbanding perusahaan sebanyak 29.1% dan pertanian sebanyak 0.9%. Latar belakang Islamic Index ini telah dibangunkan oleh Islamicity Foundation dan diperkenalkan oleh Syekh Rizal Rahman dan Hussein Askari. Kemudiannya ianya telah ditambah baik bersama oleh Hussein Muhammad Khan. Mereka membangunkan indeks tersebut pada tahun 2010 melalui artikel yang bertajuk How Islamic are Islamic Countries dan diterbitkan oleh Global Economic Journal. Kesimpulan utama Syekh Rizal Rahman dan Hussein Askari dalam mengemukakan indeks tersebut adalah negara Islam tidak mencapai standard sebagai sebuah negara Islam. Atau dengan kata lain, negara Islam tidak Islami. Sebenarnya, jika diperhatikan, berdasarkan indeks yang telah mereka bangunkan, New Zealand, Sweden, Netherlands, Iceland dan Switzerland berada dalam kelompok 5 teratas dalam ranking indeks ini. Berikut merupakan biodata berasaskan Islamicity Index. Hussein Askari, iaitu seorang ahli ekonomi, ialah seorang sarjana pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan dalam Islam serta pengasas indeks keislaman, penanda aras untuk membina institusi yang berkesan untuk pembaharuan dan kemajuan politik, sosial dan ekonomi. Beliau telah dilahirkan di Iran dan menerima pendidikan rendah dan menengah di United Kingdom. Beliau kemudian datang ke Amerika Syarikat di mana beliau memperoleh SP dalam kejuruteraan awam, menghadiri MIT Sloan School of Management dan menerima PhD dalam bidang ekonomi, semuanya di Massachusetts Institute of Technology. Beliau adalah seorang pengajar di MIT dan memulakan kejayaan akademiknya pada tahun 1999 sebagai penolong profesor ekonomi di Tufts University. Beliau telah menjadi Profesor Madya di Wayne State University pada tahun 1973 dan Profesor Madya Perniagaan Antarabangsa Pengantin Timur di University Texas di Austin pada tahun 1975 dan Profesor pada tahun 1978. Beliau mengajar di George Washington University dari 1982 hingga 2019, di mana beliau berkhidmat sebagai pengurusi Jabatan Perniagaan Antarabangsa dan sebagai penggerak Institut Pengurusan dan Pendidikan Global dan merupakan profesor antarabangsa Iran, perniagaan dan hal antarabangsa dari 1998 hingga Januari 2019. Apabila beliau menjadi profesor emeritus, dia berharap dapat membawa program indeks keislaman yang ditubuhkannya ini ke universiti sebagai rumahnya. Syekh Rizal Rahman. Dr. Rahman ialah Profesor Kewangan ataupun Perniagaan Antarabangsa Sekolah Perniagaan, Profesor Hal Ehwal Antarabangsa dan Pengarah Pusat Pendidikan Kesatuan Eropah di The George Washington University, Washington DC. Dr. Rahman juga merupakan sarjana pendidikan kalangan Fulbright dan pengarah MBA Eksekutif Dunia dengan Cyber Security pada tahun 2012 hingga 2019. EURC memegang anugerah Suruhanjaya Eropah, Pusat Kecemerlangan EU di Amerika Syarikat. Anugerah melalui konsortium Amerika mengenai kajian EU, Pusat EU di Washington DC. Dr. Rahman ialah pakar dalam pasaran kewangan global, pengurusan krisis kewangan, penilaian global, keselamatan cyber, gangguan dan transformasi kiniagaan digital dan Kesatuan Eropah. Dr. Rahman ialah ulama Fulbright, pendidikan kanan, menerima PhD dalam kewangan antarabangsa dari The George Washington University.
Apa itu Islamicity Indices? Islamicity Indices ini menyampaikan ajaran dan peraturan Al-Quran untuk menubuhkan institusi yang berkesan untuk mencapai pembangunan mampan. Untuk ini, umat Islam mesti menilai semula tingkah laku mereka mengikut Al-Quran dan mengamalkan 3 prinsip. Yang pertama, menuntut semula kompas moral, iaitu mengembalikan asas-asas ajaran Islam termasuk menolak pemerintah dan ulama yang korup. Yang kedua, mengamalkan syariat Islam, iaitu menyelaraskan semula kehidupan mereka pada Al-Quran yang menekankan keadilan dan akhlak serasi dengan institusi barat yang berkesan. Dan yang ketiga, mengukur keberkesanan, iaitu dengan cara mengukur secara berterusan prestasi kerajaan mereka dan diri mereka sendiri supaya masyarakat yang adil dapat berkembang. Visi penubuhan Islamicity Indices. Yang pertama, untuk merangsang pembaharuan secara aman di negara-negara Islam dengan menggalakkan institusi yang berkesan. Kedua, menyokong pemerhatian bahawa negara-negara barat lebih mencerminkan institusi Islam daripada negara-negara yang menganut Islam. Ketiga, menyediakan pendekatan yang mudah untuk menerangkan Islam kepada dunia bukan Islam. Dan yang keempat, membolehkan umat Islam menumpukan perhatian kepada sumber agama mereka yang tidak dapat dipertikaikan, iaitu Al-Quran, dan merupakan penunjuk prestasi berterusan bagi pemerintah, kerajaan, masyarakat dan diri mereka sendiri. Apa itu lembaga penasihat? Lembaga penasihat yayasan akan membimbing yayasan itu ke arah mencapai misinya untuk membina institusi yang berkesan dan mengekalkan pembaharuan di negara-negara Islam. Lembaga penasihat sedang dalam proses pembentukan. Mereka mengharapkan agar dapat menubuhkan sebuah lembaga yang terdiri daripada 12 hingga 15 wanita dan lelaki terkemuka dengan latar belakang profesional dan serantau yang pelbagai untuk memberikan yayasan dan projek Islamicity perspektif yang luas mengenai proses pembinaan dan pembaharuan institusi di seluruh dunia Islam. Berikut merupakan 3 hal awal lembaga penasihat. Yang pertama, Dr. Ali Abdul Alawi dilahirkan di Iraq dan mendapat pendidikan di England dan Amerika Syarikat, di mana beliau memperoleh BS dalam kejuruteraan awam dan MIT pada tahun 1968 dan MBA dari Universiti Harvard pada tahun 1971. Dr. Alawi adalah seorang pemimpin dan komuniti vogan Iraq di London semasa pemerintahan Saddam Hussein dan tinggal di London dan Baghdad. Alawi telah menikmati 4 kejayaan berbeza sebagai ahli perniagaan. Beliau adalah seorang jurubank saudagar yang sangat berjaya di London. Sebagai ahli akademik, beliau adalah seorang profesor di University Oxford, seorang fellow pelawat tangan di University Princeton dan profesor penyelidikan di Universiti Nasional Singapura. Dan sebagai ahli politik, beliau dilantik sebagai Perdana Perdagangan Iraq pada tahun 2003. Yang kedua, Abbas Mirahor yang dilahirkan di Iran dan menerima BA, MA dan PhD dalam bidang ekonomi dari Kansas State University. Dr. Mirahor telah menikmati 2 kejayaan cemerlang. Beliau adalah seorang ahli ekonomi di tabung kewangan antarabangsa, di mana beliau kemudiannya berkhidmat sebagai pengarah eksekutifnya dan pada tahun 2008. Beliau bersara sebagai dekan lembaga eksekutifnya pada 2008. Semasa dalam lembaga pengarah, Mirahor menjadi pengarah yang paling dihormati. Kejayaannya yang lain adalah dalam bidang akademik, di mana dia terus berkembang.
beliau telah menjadi perintis dan tokoh global terkemuka dalam kewangan Islam sejak 2 dekad yang lalu. Beliau telah mengajar di beberapa universiti di Iran dan Amerika Syarikat dan yang terbaru di Malaysia, di mana beliau merupakan pemegang pertama kursi INCEIF dalam kewangan Islam. Yang terakhir, Jomo Kwame Sundaram yang dilahirkan di Pulau Pinang, Malaysia. Beliau belajar di Penang Free School, Royal Military College, Yale dan Harvard. Dr. Sundaram telah mengajar di USM, Harvard, Yale, UM dan Cornell. Berkhidmat sebagai fellow pelawat di University Cambridge, fellow penyelidikanan di Universiti Nasional Singapura dan merupakan pemegang ketiga pengurusi Tun Hussein On dalam pengajian antarabangsa di Institusi Kajian Politik dan Antarabangsa Malaysia. Pada masa ini, beliau adalah fellow kanan pelawat di Institusi Pendidikan Hazanah, fellow pelawat di Inisiatif Dialog Dasar Universiti Columbia dan profesor adjunct di Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat analisis data Islamicity Index negara UAE. Kedudukan UAE bermula dengan kedudukan 40 pada 2015 dengan skor keseluruhan 6.43. Kemudian, untuk 2016, UAE turun kepada kedudukan 43 keseluruhan kerana skor keseluruhan menurun daripada 6.43 kepada 6.24. Untuk 2017 pula, kedudukan keseluruhan sehingga 47. Tapi, ia tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya pada 2018. UAE telah mencapai kedudukan keseluruhan 45 iaitu naik 2 anak tangga. Pada tahun berikutnya, UAE berjaya naik 1 anak tangga walaupun skor keseluruhan menurun daripada 6.18 kepada 6.14. UAE mengekalkan skor keseluruhan 6.14. Namun, kedudukan jatuh ke tangga 47. Kedudukan terbaik bagi UAE ialah pada tahun 2015. Namun, secara purata UAE berjaya mengekalkan prestasi dari segi ekonomi, undang-undang dan tadbir urus, kemanusiaan dan kestabilan politik dan hubungan antarabangsa. Bagi negara Qatar, Qatar mencapai kedudukan yang baik pada tahun 2015, berkedudukan 39 dengan skor yang baik pada undang-undang dan tadbir urus dengan skor 8.33. Qatar pada tahun berikutnya 2016 mengalami kejatuhan pada semua skor dengan skor keseluruhan daripada 6.53 kepada 5.96 dan berkedudukan pada tangga 45. Qatar seterusnya hampir mengekalkan prestasi dengan skor keseluruhan hanya turun 0.12 namun kedudukan jatuh pada tangga 51. Pada tahun 2018, Qatar bangkit dengan memintas 3 anak tangga dengan skor keseluruhan 6.01. Pada tahun 2019 dan 2020, Qatar kekal pada kedudukan 51 dan skor keseluruhan hanya beza 0.01 iaitu 5.85 dan 5.84. Seterusnya, analisis data Islamicity Index bagi non-OIC region iaitu Jerman dan China. Kedudukan China bermula dengan ranking 81 pada tahun 2015 dengan skor keseluruhan 4.72 di belakang Tunisia. Kemudian untuk 2016, China turun kepada 87 kedudukan keseluruhan kerana skor undang-undang dan tadbir urus menurun secara drastik daripada 5.72 kepada 3.94. Untuk tahun 2017, kedudukan keseluruhan sehingga 86, tetapi ia tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Pada 2018 pula, China telah mencapai 89 kedudukan keseluruhan yang merupakan ranking terburuk dari 2015 hingga 2020. Penurunan ekonomi kepada 88 daripada 72 adalah kesan yang besar terhadap kedudukan keseluruhan. 2019 telah menjadi ranking yang hebat untuk China di mana mereka berada di kedudukan 79 keseluruhan dengan skor keseluruhan 4.47. Daripada statistik ini, kita dapat melihat skor ekonomi dan hak asasi manusia dan politik dikekalkan setiap tahun dan sedikit berubah. Bagi Jerman pula, kedudukan keseluruhan Jerman bermula dengan ranking ke-11 pada tahun 2011 di bawah Kanada dengan mata keseluruhan 8.43.
Kemudian tahun 2016, kedudukan suruhan Jerman melonjak ke tangga ke-8 dengan mata 8.7 mengatasi negara Luxembourg. Ini adalah kedudukan paling tinggi Jerman dari 2015 hingga 2020. Pada tahun 2017 dan 2018, Jerman kekal pada kedudukan ke-12. Kedudukan Jerman jatuh di tempat ke-13 pada tahun 2019, namun meningkat kepada kedudukan ke-11 pada tahun 2020. Daripada statistik tersebut, Jerman adalah negara yang sangat baik dalam indeks keislaman ataupun Islamicity Index kerana mempunyai skor dan ranking yang baik dalam keseluruhan negara.